أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Maksudnya, mencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu, jika dicabuli ada balasan yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohan itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah serta orang-orang yang bertakwa. Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha supaya baik amalannya. Ayat-ayat ini masih lagi berkait dengan peperangan. Walaupun mengikut hukum Islam, kita mendahulukan perdamaian. Perdamaian hendaklah didahulukan, sehingga Islam menerima bulan yang diharamkan berperang. Menjadi amalan dahulu kala di kalangan orang Arab, mereka menentukan berapa bulan yang diharamkan berperang. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan ini diharamkan berperang sebelum Islam. Dan Islam menerimanya, kerana Islam menerima perdamaian. Walaupun demikian, asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Sekiranya mereka mencabuli bulan yang diharamkan berperang, maka balaslah pencerobohan itu. Pencabulan dibalas dengan hukumannya yang setimpal. Bila mereka menyerang orang Islam walaupun bulan yang diharamkan, jangan pula tak boleh perang ni diharamkan. Tidak. Lawan mereka. Dan hukum mereka setimpal dengan kesalahan yang mereka buat. Kita baca dalam ayat yang terdahulu, belum berlaku perang Badar, beberapa orang sahabat yang telah menyerang musuh di akhir bulan Rajab, dia ingat ke bulan dah masuk bulan Syaban. Tiba-tiba terkena bulan Rajab lagi. Lalu orang musyrikin mempermainkan orang Islam, apa ni bulan yang diharamkan berperang juga. Lalu Allah menjawab, tindakan kamu menghalau orang Islam dari Mekah lebih jahat pada berperang di bulan yang haram lagi. Mereka buat lebih jahat lagi. Dibalas tindakan mereka itu setempal. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Maka sesiapa yang menceroboh kamu, balas pencerobohan itu seumpama yang mereka ceroboh kamu itu. Menunjukkan bahawa kita menyerang bila musuh menyerang kita, ataupun menunjukkan tanda-tanda mereka akan menceroboh, kita boleh memerangi mereka bila-bila masa saja. Walaupun Allah mengatakan perangi musuh sebagaimana mereka perangi kamu, wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Di antaranya ialah menjaga hukum-hukum yang berkait dengan peperangan, halal dan haram dalam peperangan.
Tidak boleh membunuh kanak-kanak, tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh perempuan, padri-padri, sami-sami yang tidak terlibat dengan peperangan. Rakyat-rakyat awam yang tidak terlibat dengan peperangan tidak boleh membunuh. Tidak boleh memotong kebun-kebun orang, tidak boleh. Kecuali yang menghalangkan perjalanan operasi tentera. Itu dibolehkan. Kita nak lalukan bala tentera, ada penghalang, kebun dia, pokok dia, nak lalu kereta perisai. Boleh, musnahkan. Itu diizinkan. Mengikut keperluan yang diizinkan oleh syarak. Bertakwa kepada Allah. Jangan melampaui batas. Di mana sifat yang ada pada orang Islam begini menyebabkan orang kafir masuk Islam. Peperangan kita lain dengan peperangan orang kafir. Orang kafir perang tak ada batas. Tak kira siapa dia, hentam belaka. Kita tidak ada batas sempadan. Peperangan yang adil dibenarkan oleh Islam dengan hukum-hukum yang adil. Ini menyebabkan orang kafir masuk Islam dalam sejarahnya. Bila orang Islam masuk ke negeri-negeri yang bukan Islam, orang Islam tidak menjajah. Orang Islam diterima oleh penduduknya sebagai pemerintah yang adil. Menyebabkan berduyun-duyun mereka masuk Islam. Kerana apa? Ada sifat baik yang ada pada Islam itu. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbelanjalah kamu pada jalan Allah. Jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Berbuat baik, usaha untuk buat baik. Dan Allah mengasihi mereka yang berusaha untuk buat amal yang baik. Banyak orang salah tafsir ayat ini. Mengatakan tidak boleh berjuang membinasakan diri sendiri. Merosakkan diri sendiri. Dia baca sebahagian saja, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu capak diri kamu dalam kebinasaan. Tak boleh. Dengan sebab kita lawan ni, bunuh di musuh. Dengan sebab kita lawan ni, musuh akan kacau negeri kita. Lock dia lah. Capak. Itu penafsiran yang sangat salah. Dia baca separuh saja ayat ini. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal, melibatkan diri dalam peperangan di Istanbul di zaman para sahabat, dan dia gugur syahid di Istanbul. Dalam peperangan menentang Bizantin di Istanbul, terdapat kalangan tentera Islam yang gagah berani masuk dalam musuh. Jumlah dia tak ramai mana, berani macam bunuh diri. Berani macam bunuh diri. Bukan bunuh diri, berebut mati syahid, untuk mati syahid. Bukan bunuh diri, tidak. Lalu orang kata, ini mencapak diri dalam kebinasaan. Tidakkah Tuhan kata, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan capak diri kamu dalam kebinasaan. Lalu Abu Ayyub kata, mu tak faham ayat ni. Mu tak reti ayat ni, kata Abu Ayyub. Ayat ni diturunkan kepada kami kalangan muhajirin dan ansar. Bila kami pada awalnya kami berperang bersama dengan Nabi SAW. Setelah mendapat kemenangan, banyaklah rampasan perang. Kebun-kebun yang dibahagikan. Bila ada duit, banyak yang berniaga. Lalu ada kalangan mereka mengatakan, kita dah menang dah, dah berjaya dah, kerja ke berniaga lah pula, kerja ke kebun lah pula, dah usah bercara lah, kita dah menang dah kan, berjaya dah, jangan bercara apalah, cara ke berniaga pula, cara ke kebun pula. Lalu Abu Ayyub kata, ni tak betul, salah. Sebenarnya Allah Ta'ala turunkan ayat ini menegur kami. Dengan sebab berniaga, dengan sebab berkebun, tinggal berjuang. Tinggal semangat perjalanan Allah Ta'ala. Tinggal berjihad. Kalau kamu tinggal berjihad, duduk cara ke kebun, cara ke berniaga, cara ke apa ni, kamu binasakan diri kamu sendiri. Kamu rosakkan diri kamu sendiri. Yang pertama, musuh dapat menguasai kamu. Musuh memerintah kamu. Rapah kedamu. Rapah kebun balik. Kalau mu tak berjuang Islam. Yang pertama.
Yang keduanya, Tuhan seksa kamu masuk neraka sebab kamu tidak berjuang. Kamu tak sumbangan harta kamu, tak syukur nikmat yang Tuhan beri. Tuhan seksakan kamu di hari akhirat. Tuhan hinakan kamu. Islam tak mati. Islam tak mati dengan sebab kamu tinggal Islam ni. Ingat, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Jika sekiranya kamu berpaling daripada Islam, Tuhan kata, Tuhan tukar kaum yang lain daripada kamu. Dengan makna kaum lain mengambil alih untuk memperjuangkan Islam. Kaum lain mengambil alih menegakkan Islam. Bila turun ayat ni, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa kaum lain itu? Kaum lain itu siapa dia? Kebetulan Salmanul Farisi duduk dekat Nabi. Nabi tepuk, innahum min qaumi hadha law kana ad-dinu min suraya lanalahu rijalun min al-furs. Mereka dari kaum ini, kata Nabi, kaum ini, kaum Salmanul Farisi. Kalau sekiranya agama terletak di bintang Suraya, nescaya ia akan tercapai ada penduduk daripada Parsi. Kaum ini, kata Nabi. Kalau kamu orang Arab meninggalkan Islam, Tuhan gantikan orang Parsi memperjuangkan Islam. Tuhan gantikan orang Yaman memperjuangkan Islam. Zaman Abu Bakar orang Yaman memperjuangkan Islam. Bila orang Quraisy sudah lemah, orang Parsi memperjuangkan Islam. Parsi termasuklah Khurasan, Iran, Afghanistan, kawasan itu, Azerbaijan. Orang ini akan bangkit memperjuangkan Islam, meninggalkan orang Arab yang meninggalkan Islam. Nabi katakan berlaku begitu. Dengan sebab itu, mencampur diri dalam kebinasaan ini ialah bermakna meninggalkan perjuangan Islam. Bukan makna berjuang Islam mencampur diri dalam kebinasaan. Mereka yang tak belanja perjalanan Allah setelah diberi kekayaan, diberi kesenangan, tak mau lagi membela Islam ini dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kamu, berbuat kebajikanlah kamu dengan harta dan diri kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala kasih pada mereka yang buat baik. Dengan sebab itu, banyak dalam ayat Quran, yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum bi amwal wa anfusihim. Berjuang perjalanan Allah dengan harta dan jiwa raga. Tuhan sebut harta dulu, lepas tu baru nyawa. Berjuang dengan harta dan jiwa raga. Pasal tak sebut jiwa raga, harta dulu? Tuhan tahu dah manusia ni sayang pada harta lebih pada nyawa lagi. Sayang pada harta lebih pada diri lagi. Maka Tuhan suruh berjuang dengan harta dan diri kamu. Tuhan tahu manusia ni bergantung dengan harta lebih pada diri. Sanggup merosakkan diri, merosakkan keluarga kerana harta dulu. Maka berjuang dengan harta. Maka ayat ni menumpukan orang yang membinasakan diri, mereka yang leka dengan harta, tidak menegakkan Islam. Wallahu a'lam.